ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita jumpa kali pertama Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan gantikan Ustazah Zubaidah untuk hari ini. Ustazah Zubaidah tu adalah kawan rapat saya. Alhamdulillah, kita doakan sama-sama Ustazah Zubaidah dipermudahkan urusannya di Mekah menjalankan umrah, insya-Allah. Kita sama-sama mendoakan beliau sihat di sana kan, dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Okey. So insya-Allah kita akan mulakan, tapi kita akan mulakan insya-Allah dengan bacaan zikir sedikit, boleh? Okey, so insya-Allah kita mulakan Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah خطايا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله الله الله
Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan. Kita pada page 301, betul? Buku, ada buku? Tak bawa buku Okey, okey. Okey, so insyaAllah saya akan kongsikan insyaAllah dari kitab insyaAllah. Okey, so sebelum tu kita, saya kenalkan diri saya dululah. InsyaAllah nama saya Ustazah Khadijah. Okey, Khadijah insyaAllah. Yalah, saya akan gantikan Ustazah Zubaidah lah insyaAllah. So sebelum tu kita fatihahkan dulu boleh untuk pensyarah kitab Ustaz Muhadir Haji Jul dan juga karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, insyaAllah bab untuk hari ini adalah tentang riya. Adakah kita tahu apa erti riya? Apakah definisi riya? Ya, sombong. Lagi? Suka mempamer. Pamer harta. Okey, lagi apa? Okey, yang pamer, yang harta tu bukan riya. Itu sombong, itu bahagian dunia. Okey, riya adalah berkaitan dengan hal ibadah. Okey, jadi kalau orang yang tunjukkan harta tu bukan riya. Kan yang tunjukkan solatnya lama, kan? Yang tunjukkan sujudnya tu tak bangun-bangun. Kan? Sampai orang dah naik dah habiskan, dah beri salam, dia masih sujud lagi. Itu riya. Okey, jadi riya adalah satu perkara yang sebenarnya halus yang kita kadang-kadang tak perasan. Tak perasan. Kadang-kadang mungkin kita tak tahu itu riya. Okey? Riya tu yang dikatakan dalam kitab ni adalah melakukan ibadah atau amal kebajikan dengan niat mendapat kedudukan di hati manusia. Untuk mendapatkan pujian. Okey, apa yang kita riakkan hari-hari?
Ha. Bila tanya apa yang kita riak, saya tak riak. Dalam hati tak adalah, tak riak. Kadang-kadang kita riak tapi tak perasan. Kita bangun pagi kan, pasal kita dah ngantuk kan, dah penat, kita cakap dengan kawan, oh semalam tahajud. Kan? Semalam ngantuklah tahajud. Itu bahagian dari riak. Kan kadang-kadang tak perasan. Bibir kering lah. Bibir kering, pucat muka. Puasa. Kan? Kita cakap kita puasa. Jadi nak pujian, wah baguslah puasa. Kan? Kita pun yang dengar pun, oh bagus puasa. Oh dia pun jadi rasa apa? Ya, mesti besar. Kepala besar, semua besar. Kan? Jadi itu riak. Kan? Dan riak ini dia dapat membakar kita punya amalan, dapat menghapus amalan kita dari contoh. Contoh kalau kita sedekah tu berapa ganjarannya? Kalau kita sedekah dapat 700. Kalau kita sedekah sekali, kan Allah akan tambah yang sekali tu kepada 10 tu kepada 70. Jadi dah times tu kan, dah kali, jadi 700 untuk satu kali sedekah. Kalau sedekahnya untuk menunjuk, kan, saya dah sedekah tadi, 100 contoh, kan, kita cakap sedekah dah tak ada dah duit, kan, nampak macam apa tu, macam gurau, kan, nampak macam oh taklah dah sedekah macam biasa, tapi hatinya tu lain, kan, hati Allah sahaja yang tahu. Jadi dari 700 pahala tu dapat berapa? Kosong. Hangus. Terbakar. Dapat kosong. Itu adalah bahaya riak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan riak? Kita riak. Kenapa? Agak-agak kita. Ya? Dapat dosa. Okey. Dapat dosa betul tapi kurang tepat. Kenapa? Kerana kita tidak menyombongkan diri. Okey. Apa tujuan kita dihantar di muka bumi? Untuk beribadah kepada Allah, untuk lakukan sesuatu semua kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Makan kerana Allah. Minum kerana Allah. Nikah kerana Allah. Muamalah dengan manusia, interaksi, komunikasi kerana Allah. Jikalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, maka itu adalah salah satu dari syirik. Kan namanya syirik, menduakan Allah. Itu namanya syirik. Dan riak adalah syirik khafi, syirik yang ringan. Kenapa syirik ringan? Kerana dia buat sesuatu bukan kerana nak keridaan Allah, tetapi kerana nak pujian dari manusia. Okey, so saya bacakan satu hadis. Hadis ni sangat panjang, tapi insya-Allah saya akan terangkan. Saya akan terangkan insya-Allah. Okey. Bagaimana hadisnya berbunyi? A'udzubillah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah. Okey, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama. Siapa yang pertama yang akan diadili di hari kiamat? Agak-agak kita, siapa? Siapa yang di barisan hadapan yang Allah panggil nanti pertama? Orang tua? Aku orang tepat. Nabi Adam, orang tepat. Orang-orang yang mati syahid. Itu yang akan dipanggil yang dulu, awal. Yang masuk dalam VIP lane. Dekat express tu kan. Orang yang mati syahid semua ada dekat barisan yang sebelah, bukan dengan kita. Orang yang mati syahid. Itu kerana semua orang nak, ya Allah, semoga aku dapat mati syahid kan. Kenapa? Sebab mati syahid tu dia tak perlu tunggu dekat padang mahsyar panas-panas berapa tahun. Matahari sejengkal tak perlu, dia pergi ekspres. Tu dia kita mana tahu kan, kita doa, ya Allah semoga aku dapat mati syahid. Mati syahid bila kita on the way menuntut ilmu, contoh dalam majlis ilmu.
ataupun sedang mengajar ilmu, tu salah satu dari mati syahid. Kan kalau sahabat-sahabat mati syahid dalam medan perang. Tapi ini pun salah satu adalah yang dikabarkan dalam hadis ni adalah tentang syahid dalam medan perang. Okey. Jadi apa yang dikatakan manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu dia pun mengenalinya. Allah tunjukkan di depannya. Okey, Fulan bin Fulan, kan? Kamu mati, kamu ini adalah nikmat-nikmat yang kamu diberikan di dunia. Akan ditunjukkan. So, bila kita diadili di hari kiamat nanti, Allah akan tunjukkan semua nikmat yang ada. Semua. Jadi kita kena hati-hati dengan nikmat yang Allah berikan. Apa yang kita gunakan itu penting. Kemudian lalu dia pun okey, betul ini semua nikmat yang Allah beri. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah amalan yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Contoh nikmat kesihatan, kan? Nikmat pandai perang, pandai menghunus pedang dan sebagainya, kan? Dia menjawab, orang yang mati syahid itu menjawab, aku berperang semata-mata kerana-Mu. Orang yang mati syahid mengatakan, sehingga aku mati syahid. Okey, dia jawab dengan Allah, aku perang kerana Engkau ya Allah, sehingga aku mati syahid. Ini yang mereka akan jawab. Okey, kemudian Allah berfirman, Allah kata apa? Engkau berbohong. Engkau berbohong. Engkau menipu. Kenapa? Ni mati syahid ni. Kan engkau berbohong. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan terhadap dirimu. Mereka berperang untuk orang kata, oh ini sebab dia kuat. Oh ini dia kuat, dia berani, dia pergi perang. Tapi untuk nak dapatkan pujian dari orang, dari manusia. Kemudian diperintahkan malaikat supaya buat apa dengan orang syahid ni tadi? Menghirit orang tersebut atas mukanya lalu dilemparkan ke neraka. Perbuatan yang baik tak? Berperang di jalan Allah? Baik. Tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh berperang di jalan Allah, tinggalkan keluarga, mengorbankan diri, kan? Tak ada kita kalau esok saya kata, okey, jom kita perang. Tak semua datang nanti. Kan? Semua, tak apalah, saya ada anak nanti, saya nak urus. Saya ada keluarga, saya nak urus. Semua tak nak, takut. Takut, belum ready nak meninggal, belum ready nak mati, kan? Jadi Allah SWT perintahkan malaikat hirit Fulan bin Fulan masuk dalam neraka kerana beliau membuat sesuatu bukan kerana Allah. Sangat halus, kan? Kadang-kadang kita rasa, oh ini kerana Allah, kan? Oh ini saya saya pergi kelas, insya-Allah kerana Allah. Insya-Allah. Kalau kita betul-betul sungguh kerana Allah, insya-Allah kita akan dapat ganjaran. Tapi kalau kita pergi ke kelas, untuk tunjuk, saya pergi kelas, awak tak pergi. Contoh dengan kawan-kawan, kan, kawan-kawan yang lain, awak tak pergi, saya pergi tau. Jangan sampai ada detikan-detikan itu dalam hati. Itu dapat memadamkan semua pahala yang kita ada. Semua. Dari yang mana kita solat tahajud malam-malam, semua tu dah terhapus. Okey. Kemudian sambung lagi hadisnya. Seterusnya, diadili pula siapa? Seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Agak-agak kita dalam kategori ni lah, kan? Kita yang menuntut ilmu, betul? Kan? Dan yang mengajarkan dan serta membaca Al-Quran. Allah datangkan di hadapan Allah SWT. So dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Allah kata, betul yang ini nikmat-nikmat? Yes, betul. Kemudian lalu dia mengakuinya. Kemudian Allah bertanya, apakah amalan yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan ini? Apa yang dijawab? Tadi kan dia orang yang menuntut dan baca Al-Quran. Dia jawab apa? Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya
serta aku membaca Al-Quran semata-mata untuk engkau ya Allah. Dia cakap semata-mata untuk Allah. Kan? Kita, ialah, kita cakap dalam pada harian kita cakap kerana Allah. Tapi kadang-kadang dalam hati kita terlintas kerana yang lain. Kan? Kerana saya nak tunjuk orang yang saya sudah berubah. Walau kita detikkan perasaan tu. Kan? Saya nak tunjuk. Saya pun berubah. Lagi bagus dari dia. Jangan. Jangan. Kita berubah kerana Allah. Bagus atau tidak dari diri kita, bukan dengan orang lain. Okey? Kemudian Allah jawab apa? Engkau berbohong. Allah jawab lagi, engkau berbohong. Kenapa? Engkau menuntut ilmu supaya dikatakan seorang yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang pembaca Al-Quran yang baik. So jadi untuk mengharapkan pujian manusia, baguslah baca Quran. Kan? Baguslah dia baca Quran. Wah, taranum dia panjang-panjang. Taranum sedap. Contoh. Untuk mengharapkan pujian. Kemudian apa yang Allah katakan, memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat supaya sama juga menghiritnya di atas mukanya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Itu betapa halusnya dan tersembunyinya sifat riak ni dalam hati yang boleh membuatkan kita tu terjerumus. Terjerumus. Kita kena sentiasa memperbaharui niat kita. Baharukan niat kita. Ya Allah, semoga aku menuntut ilmu kerana engkau ya Allah. Dalam majlis ilmu ni kita boleh niatkan, ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Semoga apa yang aku niatkan yang buruk ya Allah, kau ampunkan dan kau tetapkan dalam hati aku hanya untuk engkau. Hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi satu golongan. Agak-agak kita siapa pula? Tadi yang pertama yang mati syahid. Kedua yang tadi menuntut ilmu dan baca Al-Quran. Yang ketiga agak kita. Yang bersedekah. Yang bersedekah, yang diluaskan rezekinya dan dia bersedekah. Wah, sedekah tu mulia, betul? Kan? Sedekah kita tahu, kalau kita tahu daripada yang awal tadi, orang-orang yang mati syahid ni, mereka akan dapat enam kemuliaan orang yang mati syahid tadi. Apa ke 6 kemuliaan dia? Pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan beliau ke dalam syurga tu, satu dalam syurga kalau niat kerana Allah. Ini kalau niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dipakaikan mahkota yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia akan mendapatkan perlepasan dari azab kubur. Orang mati syahid. Dia akan dapat memberi syafaat 70 orang dari ahli keluarga dia. Dari orang, Masya Allah. Itu orang yang mati syahid. Dapat nampak tempatnya di syurga. Diampunkan dosanya. Dapat nampak tempat dia. Mana tempat duduk dia kat syurga. Dapat dikahwinkan dengan bidadari. 72. Banyak banyak. Satu pun kan. Satu pun kadang-kadang susah kan. Kalau yang lelaki kan satu pun susah nak setia kan. Macam mana? Contoh. Jadi itu antara kelebihan orang yang mati syahid. Kemudian kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Apa kelebihan dia? Ibu bapa dia dapat mahkota dari cahaya di hari kiamat. Ibu bapanya dapat mahkota. Dia sendiri dapat menjadi orang yang terbaik kerana orang yang baca Quran. Diberikan perlepasan dari macam-macam. Dapat memberi syafaat juga. Orang yang menghafal Quran kan dapat memberi berapa ramai syafaat? 10 atau dikatakan 7 dari ahli keluarga. Betul? Ini orang-orang yang bukan calang-calang, yang bagus-bagus, tahu. Tapi dihirit oleh Allah ke neraka kerana niat saja. Salah niat aja. Bukan salah buat. Tahu? Salah niat. So niat tu yang dalam-dalam ni yang kita kena betulkan. Hari-hari kena perbaiki. Okey. Kemudian yang ketiga adalah orang yang diluaskan rezeki dan pelbagai harta benda. Kemudian sama juga Allah tunjukkan nikmat-nikmat di hadapan
dan kemudian beliau mengakui nikmat-nikmat, kemudian Allah SWT menanyakan beliau, okey, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian dia berjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukan semata-mata kerana-Mu. Oh, dia cakap berpujangga, dia kata depan Allah. Kan? Dia cakap, saya tak pernah tak niatkan kerana Allah. Semua yang saya berikan tu jalan Allah, untuk engkau ya Allah. Dia cakap dengan Allah. Sedangkan Allah tu maha mengetahui. Kan? Kemudian apa yang Allah jawab? Engkau berbohong. Engkau melakukannya supaya dikatakan seorang dermawan. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Okay, kemudian diperintahkan malaikat supaya menyeritnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka apa yang disedekahkan pun ditanya. Nanti apa yang kita sedekahkan pun ditanya oleh Allah di hari kiamat. Kerana bila kita sedekah, apa ganjaran orang yang bersedekah? Selain dari 700 tadi kan? Apakah ganjaran orang yang bersedekah? Allah akan ampunkan dosanya. Allah akan mengangkat sakitnya atau masalahnya. Lagi apa lagi? Melimpah gandakan pahala dan wangnya pun sebenarnya. Kan? Sebenarnya bila kita kasih, lagi banyak dapat. Kan? Dari sudut kesihatan dapat. Dari sudut macam-macam. Semua macam berkat aja semua kan? Sebab sedekah. Kadang-kadang sampai orang terniat lain. Kan? Saya sedekah sebab nanti nak banyak. Kan? Sedekah 10 lah. Mana tahu nanti Allah kasih 70. Ada orang yang niat sedemikian. Tapi niat yang niat lari. Niatnya lari. So jadi itu tentang 3. So riak adalah satu perkara yang kecil tapi besar di sisi Allah. Kecil untuk kita. Kan sebab kita masing-masing sembunyikan dalam hati. Jadi tak perasan. Bukan kita sengaja, kita tak sengaja. Tapi bila kita dah belajar, kita tahu. Jadi untuk kita amalkan. Okay? Kita dah belajar. Kalau dulu, mungkin alamak saya tak perasan. Saya tak tahu salah. Kan? Itu tak tahu tak apa. Tapi kalau kita dah tahu, kita cuba sedaya upaya untuk memperbaiki niat kita. Okay? Okay. Okay, so jadi sebelum tu saya kongsikan sedikit umpama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Okay, orang yang riak ni umpama batu yang licin. Kita tahu batu licin batu yang licin selalu dekat sungai-sungai kan. Ada batu yang dia punya permukaannya tu licin. Betul? Orang yang riak umpama kan batu yang licin yang dikenakan tanah atasnya, kan, tanah atas batu ni, kan, kemudian hujan datang. Apa jadi? Habis. Hilang. Hilang. Tak tertinggal walau sikit pun. Itu umpama orang yang riak. Maknanya pahalanya apa yang dilakukan akan hilang. Macam batu yang licin. Dikenakan tanah dan datangnya hujan. Itu jadi bila kalau hati kita terlintas, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan. Sebab riak ni dia terbagi kepada dua kategori. Okey, satu riak yang jali. Okey, riak yang memang kita tahu kita buat tu untuk nak pandangan manusia, untuk manusia puji. Contoh kita solat tu kan, ramai-ramai jemaah tu kan. Lepas tu kita niatkan bila kita dah habis tu beri salam tu, kita terus solat 2 rakaat tu panjang. Panjang. Orang nak cakap dengan kita pun lambat betul dia solat. Dia solat khusyuk lah orang ni. Kan? Khusyuk. Sengaja melambatkan solat kerana nak orang puji atau orang rasa dia baik. Kan? Dia buat semata-mata untuk itu. Itu riak yang jali, riak yang besar. Okey? Riak yang kedua adalah riak yang khafi. Riak yang ringan. Apa riaknya? Bila buat sesuatu kerana Allah tetapi termasuk kerana manusia. Contoh apa? Okey, dia buat
sama juga tadi istilahnya solat dua rakaat kan, buat kerana Allah. Tapi bila solat tu kan, alamak, ada orang nampak, ada orang ternampak lah kan, so dia lambatkan solat dia. Tapi mula-mula niatnya kerana Allah. Tetapi bila dah solat tu kan, bila dah solat tu syaitan ganggu niat dia. Jadi dia dah jadi bukan kerana Allah. Itu riak yang khafi. Riak yang ringan, tetapi masih kategori riak, tapi boleh kita doa, ya Allah hilangkan, ya Allah hilangkan. Kerana dia bukan yang sengaja, yang terlintas kemudian ditolak. Kita boleh tolak, insya-Allah. Kita kena sentiasa istighfar. Okey. Kemudian itu tentang batu tadi kan, istilah riak yang jali, yang besar, dan riak yang kecil. Okey. Ada contoh lain tak riak? Agak-agak kita kan. Contoh apa yang riak lain? Kalau kita nampak contoh ada orang datang kan, masuk pakai, contoh seorang lelaki tu dia datang, dia pakai macam pakaian Habib-Habib lah. Tapi itu hanya permukaan dia. Okay, dia memang niatnya untuk dia pakai tu untuk mendapatkan sama treatment, untuk dapat sama layanan kan, sama layanan macam Habib-Habib. Jadi dia mengaku-ngaku diri Habib, tapi bukan Habib kan? Tapi bukan Habib. So jadi dia berpakaian untuk mendapatkan pujian dari manusia. Tapi sebenarnya bila dia buka jubahnya, buka sarbannya, kan, dia orang lain. Dia orang lain. Dan orang yang riak ni kan, dia ada kira orang yang riak ni, dia sebenarnya menipu manusia dan mempermainkan Allah. Okey, orang yang riak menipu manusia dan mempermain-mainkan Allah. Kenapa? Kenapa dia menipu manusia? Kenapa dia menipu? Yes. Sebab apa yang dizahirkan bukan sebenarnya diri dia. Sebab bila orang yang riak ni, dia dekat rumah, solat dia sekejap je. Solat dia, wuduk belum kering dah habis solat dia. Itu orang riak. Tapi dekat masjid lain dia. Solat, lama betul. Kan? Itu riak. So kalau kita nak tahu, adakah kita ada sifat ni, kita tengok bila kita sendiri, sama tak bila kita dengan jemaah. Itu je kita nak tahu. Masing-masing kita boleh refleksi, muhasabah diri masing-masing. Okey? Sama. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau lain sikit, kita cuba kurangkan, either kita kurangkan yang ni atau kita lebihkan yang seorang. Maknanya bila kita sendiri pun kita buat sama. Kita buat sama. Jangan sampai niatnya lari. Okey? Okey, tadi apa? Menipu manusia. Kenapa mempermain-mainkan Allah? Sebab nak mendapat pujian manusia. Okey, kenapa mempermain-mainkan? Bukan yang sebenarnya. Contoh kan, kita ada kekasih datang, kekasih hati datang, cakap, saya datang ni memang untuk jumpa awak. Kan, memang untuk jumpa awak, tapi rupanya nak sesuatu selain dari itu. Rupanya bukan jumpa saya, rupanya nampak orang tu lagi cantik, dia tengok aja orang tu, tapi diri macam ibarat apa tahu, seorang hamba yang mengipaskan raja, diri kononnya untuk raja, tetapi sebenarnya untuk nak apa tu, orang kata apa, nak lihat-lihat tu orang lain. Maknanya kita mempermain-mainkan Allah. Cakapnya untuk Allah. Lillahi ta'ala. Itu kita selalu cakap kan? Usolli kan? Faradu asai, solat, sunat. Lillahi ta'ala. Untuk awak. Untuk Allah. Kan? Yang itu yang kita janjikan. Dengan apa? Kekasih kita ke? Dengan anak kita ke? Ini for you. Untuk awak. Special. Kan? Rupanya semua pun dia kasih sama. Kan? Maknanya mempermain-mainkan. Betul? Kalau kita cakap dengan satu orang ni kan, ini untuk awak, saya tak kasih untuk orang lain. Untuk khusus untuk awak. Sembunyikan. Jangan ni. Tapi bila dapat tahu, dia semua dia kasih sama. Dia kata suruh rahsiakan. Semua dah rahsia terbongkar.
Kan? Mempermainkan? Yes. Jadi sama orang riak ni mempermain-mainkan Allah. Jadi kita kalau tidak mahu dipermain-mainkan hati dan perasaan, jangan mempermain-mainkan Allah. Okey. Itu tentang riak. Ada beberapa soalan sebelum saya continue? Tak ada? Okey. So saya teruskan boleh? Saya teruskan insya-Allah. Okey. So riak sifat yang dicela dan haram dengan ijma'. Riak adalah syirik yang kecil yang tadi saya sebutkan. Okey. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un, kan? So apa yang dikatakan, maka celakalah orang yang solat. Celaka ke orang yang solat? Tu Allah continue. Apa dia? Yang mereka yang berkeadaan lalai dalam menyempurnakan solat. Lalai di sini mengatakan membuat sesuatu alladzina hum yura'un, membuat sesuatu bukan kerana Allah tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu riak. Kan itu yang tadi saya dah sebutkan tadi. Dan riak ini dia ada satu, Allah sangat-sangat melarang syirik, iaitu syirik dalam ibadah, iaitu riak. Kemudian yang kedua adalah Allah menjelaskan riak ni dapat menghapuskan tadi apa? Pahala amalan kebajikan. Kemudian riak juga boleh menambahkan kesesatan seseorang. Okey, kesesatan. Kalau kita lagi banyak dia riak dan dia tak koreksi diri, kan? Lagi banyak lagi perkara yang sesat yang dia akan buat yang lain. Sebab semua atas nama Allah tapi bukan. Saya buat ni atas nama Allah. Oh, saya nak derma ni lah, satu telaga ni saya nak derma atas nama Allah, tapi sebenarnya untuk orang letak telaga tu nama dia. Betul? Kan? Oh, nak gini jadi letak besar sikit, tak nampak kecil. Kan? Dan bila disuruh tulis kan, besar sikit tak nampak. Bukan atas nama Allah tapi atas diri sendiri, itu nama diri. Ya, dan ini perkara yang hari-hari kita sebenarnya akan diuji. Okey, akan diuji. Kadang-kadang sangat-sangat macam dia pilihan antara Allah dan diri kita tau. Dia macam mana ni? Kita nak orang puji kita ke? Kan? Atau kita nak buat sesuatu kerana Allah. Contoh je. Macam kita pergi majlis ilmu ataupun kita mendapatkan contoh kita adalah orang yang rajin baca Quran. Kemudian orang suruh kita baca Quran. Dalam majlis ke kan, suruh baca Quran. Jadi kita nak niatkan kita baca Quran tu untuk mendapatkan pujian dari manusia, jadi orang cakap sedap lah dia baca, ataupun kita nak buat kerana Allah. Maknanya untuk orang dapat hidayah melalui bacaan kita. Itu dua benda berbeza. Dua benda berbeza. Nampak macam sama. Tapi sekiranya kalau tidak dituntun, kan, tidak di-guide, kan, tidak dilatih untuk koreksi, dia akan jadi poison tu. Dia akan jadi apa tu? Penyakit. Dia akan jadi penyakit. Jadi kita buat sesuatu atas nama Allah tapi bukan. Okey? Kemudian daripada Sayyidina Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Rihul jannah yujadu min masirah 500 am wa la yajiduha man talaba dunya bi'amal al-akhirah. Bau syurga, ini hadis. Bau syurga boleh dicium sejauh perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Bau syurga boleh dibau 500 tahun. Masya Allah. Masya Allah, jauh. Bau syurga tu macam manalah harum dia. Bau yang dekat Masjid Nabawi aja kita dah tak boleh tidur teringat-ingat. Dekat masjid Masjidil Haram dah terbau-bau, apatah lagi syurga. Sepanjang perjalanan 500 tahun boleh dibau. Dan orang yang menginginkan kemasyhuran dunia dengan amalan akhirat tidak akan menciumnya. Berapa jauh lagi orang yang nak kemasyhuran ni? Agak-agak kita kalau 500 tahun, orang riak tu berapa jauh lagi dengan syurga? Mungkin 1000, mungkin lebih jauh dari itu.
Na'udzubillahi min dzalik. Tak ada yang membezakan antara kita dengan yang lain kecuali ketakwaan kita, yang takwa tu dalam hati bukan pada zahir kita. Apa yang kita pakai, apa status kita, sama ada kita seorang ibu, kita sama ada kita seorang ketua, sama ada kita seorang um, yang dilihat dan dipuji oleh orang lain, tak ada tak ada maknanya kalau kita di sisi Allah tu seperti orang kata apa tu, abuk yang boleh ditiup ke sini dan ke sana. Tak ada nilai apa yang kita tunjukkan kepada manusia, tak ada nilai pujian-pujian manusia kepada kita kecuali apa yang Allah fikir tentang kita. Itu je sebenarnya yang paling penting. Jadi kalau untuk kita menjaga diri kita dari riak, pertama adalah sifat jujur. Sifat jujur mesti ada. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Allah. Kemudian baru kita boleh jujur dengan manusia. Tapi selagi mana kita tak jujur dengan diri, kan, oh taklah, yang ustazah cakap ni bukan saya. Kan, bukan. Jadi kita, jadi maknanya tidak benar-benar refleksi. Sebab kita semua akan hadapi. Mungkin kadang pada satu masa saya pun mungkin akan hadapi. Tapi macam mana kita nak tolak, itu satu perkara yang lain. Okey. Yang pertama tadi apa? Jujur. Kemudian kedua adalah menyembunyikan ibadah kita. Sebanyak mana kita sembunyikan kejahatan yang kita buat. Sembunyikan amal ibadah kita lebih banyak. Sembunyikan amal ibadah kita tu sama seperti kita sembunyikan aib-aib kita, dosa-dosa kita. Sembunyikan. Sebab kerana bila kita zahirkan, bukan kita tak boleh zahirkan. Kalau kita dapat menjaga niat kita, silakan. Tetapi kalau kita tak dapat jaga, jangan kita nak zahirkan terlampau. Bukan tak boleh zahirkan, jangan terlampau. Contoh apa? Contoh apa? Tak ada contoh. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Contoh ya? Tak tahu. Okey, contoh. Perkara yang hari-hari kita buat. Apa perkara hari-hari kita buat? Ya, menggunjing Okey, itu hari-hari kita buat kan? Itu perkara yang negatif Okey. Okey, itu kisah yang berbeza. Yang ni kita tentang ibadah. Apa yang kita nak kira buat hari-hari yang kita buat ibadah kita. Contoh. Kita orangnya pegang tasbih. Contoh. Okey, contoh. Okey, kalau kita pegang tasbih dengan niat memang kita nak zikir, silakan. Tapi sekiranya kalau kita tahu bila kita ada perasaan kita, satu ketika tu perasaan kita kuat mengatakan kita pegang tasbih itu bukan untuk Allah. Kan? Bukan untuk zikir. Tetapi untuk mempamerkan. Oh, semalam saya pegang tasbih tapi hari ni tak pegang. Jadi saya kena pegang hari ni. Kan? Pegang aja. Bukannya zikir, pegang aja. Pegang aja. Maknanya itu dah riak. Itu dah riak. Kadang-kadang itu yang kita kena hati-hati. Tak kira lah apa orang nak cakap tentang kita, tapi apa Allah cakap tentang kita itu paling penting. Itu paling penting. Apa yang Allah cakap tentang kita, bukan apa yang manusia cakap. Dan tanggungjawab kita berat. Kita masing-masing pegang tanggungjawab yang berat. Sebagai ibu, apa tanggungjawab kita? Didik anak dengan baik. Lagi apa lagi? Betul. Beri nafkah kepada anak. Yalah, kongsi kan rezeki yang ada dengan anak-anak, betul? Kan sebagai ibu cakap perkara yang baik-baik dan sebagainya kan. Itu tanggungjawab kita, betul? Kemudian tanggungjawab sebagai seorang teman, apa dia? Saling mengingatkan kan? Saling mengingatkan dia ada
selalu istilah ni disalahgunakan. Oh, saya tegur dia sebab saya nak dia baik. Betul? Kita selalu dengar kan? Saya tegur dia sebab yelah dia apa tu? Dia buat perkara salah, so saya tegur dia. Terus saya tapi kalau betul-betul kita tanya, sebenarnya kenapa awak tegur dia? Alah, sebab memang dia je yang betul, jadi saya nak tegur dia juga. Contoh, kan? Kadang-kadang kita tegur bukan kerana Allah, tapi kerana ego. Boleh? Boleh jadi. Betul? Kan? Oh, saya tegur. Kalau kalau awak orang yang baik, saya tegur awak macam mana pun awak mesti terima. Betul tak? Selalu orang guna istilah macam tu kan? Tapi sebenarnya, bila kita tegur, kita nak kebaikan untuk kawan kita, guna cara yang paling terbaik untuk kawan kita. Untuk betul-betul dia berubah. Bukan untuk kita nak cakap setakat kita dah lepaskan macam tu. Kan? Tapi sebanyak mana yang kita tegur kawan, tapi bukan untuk tegur, tapi untuk buatkan lagi ada perselisihan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kan? Tak perasan. So, jadi itu yang kita kena sentiasa betulkan. So, bila kita hadiri majlis ilmu, sentiasa kita perbaiki niat kita. Ya Allah, aku pergi untuk ubah sikap aku. Ubah. Dan kita betul-betul azamkan untuk ubah. Jangan, okay, tak apalah. Mingguan memang ada kelas ni. Datang ajalah. Kan? Untuk dari dekat luar, baik kita datang dekat sini. Itu yang pertama. Kemudian bila kita nak sentiasa lazimkan, tak boleh lazimkan untuk hanya nak isi waktu, tapi untuk ubah diri kita. Sebab kita semua akan menghadapi mati. Kita semua akan menghadapi kematian. Dan kematian tu boleh tak kita tahu lepas ni nanti balik ni, siapa tahu yang dia masih hidup lagi? Tahu, tak ada yang tahu. Esok kita tahu tak? Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu kan? So jadi kita kena sentiasa hari-hari perbaiki. At least lebih baik dari semalam. Hari ni lebih baik dari semalam. Esok lebih baik dari hari ini. Kalau boleh hari ini yang paling baik. Kenapa? Esok belum tentu datang. Esok belum pasti. Tapi hari ini yang kita perlu perbaiki. Niat kita satu, perbaiki akhlak kita dengan orang lain. Akhlak kita dengan orang, sebab kadang-kadang bila dekat hari kiamat nanti, bila di akhirat nanti, bila kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan, apa yang kita buat di hadapan Allah, mungkin Allah akan ampunkan. Tetapi apa yang kita buat dengan saudara kita, jeng. Kalau sekiranya saudara kita tak ampunkan, kita akan diheret masuk dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Biasanya kalau orang yang sebelum meninggal, kalau orang yang beriman, dia akan cakap saya nak minta maaf dengan semua orang. Betul? Ada orang yang betul-betul niat nak minta maaf dan dia dapat minta maaf dengan semua. Tapi sekiranya kalau kita ada menzalimi orang-orang lain, kita dizalimi ahli keluarga kita ke, atau teman-teman kita ke dan sebagainya, mintalah maaf. Kerana esok tak pasti. Esok tak pasti. Okay? Jadi menuntut ilmu kerana Allah ada ganjarannya. Maknanya ada nampak, bila kita menuntut ilmu kerana Allah, nampak lebih baik. Contoh, hari ini orang ni suka marah-marah. Suka marah-marah. 2-3 minggu lepas menuntut ilmu, kurang marah. Bukan tak marah, kurang marah. InsyaAllah ilmu tu maknanya manfaat untuk dia. Contoh, orangnya tu suka mengunjing tadi kan? Kan? Lepas menghadiri majlis ilmu 3 minggu, 4 minggu, kurang mengunjingnya. Kurang. Manfaat untuk dia. Tapi sekiranya kita refleksi, berapa minggu kita dah hadiri majlis ilmu, adakah sama atau tidak? Adakah kita jadi individu yang sama atau berbeza? Kalau sama, tengok balik ni niat. Kalau sama, tengok balik ni niat. Untuk apa? Untuk apa? Sentiasa. Kalau kita apa yang kita berjalan dekat luar, atau hari-hari kita bangun dari tidur, untuk apa aku lakukan ni? Nak makan, untuk apa aku makan? Kalau kita susah nak niat, ya Allah aku niatkan untuk, kan susah kan kalau gitu. Bila ambil nasi, untuk apa aku ambil? Untuk apa aku makan? Kan? Untuk apa aku masak untuk keluarga? Ya Allah, semoga untuk bila nanti ahli keluarga aku dapat makan, dapat ibadah kepada Engkau ya Allah. Itu yang kita nak.
Kita yang soal diri, kita yang jawab. Okay, ya Allah. Okay, nak solat. Untuk apa aku solat ni? Duduk sejenak. Jangan terus bila ambil wuduk terus langsung diri Allahu Akbar. Pause. Apa orang kata apa tu? Berehat dulu. Bila lepas wuduk, diri tanya, kenapa saya solat? Kenapa aku solat? Untuk apa aku solat? Ya Allah, untuk bertemu dengan Engkau, ya Allah. Jadi aku biarkan semua dunia dekat belakang. Baru solat. Kemudian dah keluar nak pakai kasut ni kan, nak keluar menuntut ilmu. Untuk apa aku keluar? Kan? Dan lepas majlis ilmu. Semua ada tujuan. Ada tujuan. Jadi, itu satu perkara yang kecil tapi besar. Okey? Okey. Jadi itu tentang bau syurga tidak akan, orang yang riak tidak akan membau syurga. Na'udzubillahi min dzalik. Okey? Okey, kemudian okey, saya kongsikan ni sikit. Okey. Salah satu dari yang tadi saya dah kongsikan juga kan, salah satu dari orang yang riak adalah ketika dia solat, Allah cakap dalam Quran, idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka bila dirikan solat, mereka tu malas kalau sendiri. Sendiri. So kita suka kata, Ustazah, kenapa kalau saya kat jemaah, bila saya dekat masjid senang aja nak solat, tapi dekat rumah susah. Check kitanya ni. Kan dekat masjid tu macam apa tu? Macam semangat gitulah. Kan? Betul tak? Okeylah, satunya sebab masjid memang rumah Allah. Kan? Kita akan lebih semangat sebab bersatu. Okey? Bila solat, bila sendiri tu rasa macam berat sebab kita sendiri nak kena solat, nak kena wuduk sendiri. Kan tak ada orang wudukkan kita belum Belum, masih wuduk sendiri kan, masih wuduk sendiri, masih solat sendiri, belum disolatkan belum kan? Jadi itu kita kena buat sendiri. Itu yang kadang payah. Tetapi kalau perbezaannya sangat ketara macam tadi kan, lama dan sekejap, itu kita kena sentiasa cek balik. Okey, so jadi kemudian kita ada lagi so jadi kemudian tentang riak ini sebenarnya salah satu sahaja dari penyakit hati. Apa lagi penyakit hati yang lain? Ini stroke. Apa tu? Ni apa tu? Sakit itu jantung. Tu sakit hati juga apa dia? Takabur. Takabur. Ini adalah different apa tu? Beza-beza sakit hati tapi sebenarnya asal yang sama. Okey, tadi kita belajar tentang riak. Sebelum ni ada belajar tentang takabur ada? Sudah? Apa dia tentang takabur? Ni saya cek balik. Ini masuk tak dalam ke keluar lepas tu? Banyakkan makan. Banyak makan lupa Okey. Gantuk. Okey, so tu riak, takabur. Takabur tu merasakan diri besar. Merasakan diri besar. Masuk dalam apa tu? Dalam auditorium. Dia rasa dia paling besar dekat situ. Walaupun memang dia besar kan? Jalannya okey, merasakan bajunya panjang meleret panjang bukan panjang meleret yang macam princess tu kan, dia datang dalam keadaan sombong macam okey saya yang paling bagus tangan jalan macam model, taklah model, okey cantik jalan dia kita dah tak tahulah bukan model lah, modal takabur tu merasa diri besar. Bila dalam majlis tu rasa okey, orang perlu hormat dia. Dia perlu dihormati, perlu dikagumi, perlu dipuji dan sebagainya. Tu takabur. Okey. Kemudian penyakit hati yang lain adalah ujub. Ujub merasa diri lebih bagus dari orang lain.
Okey, takabur membesarkan diri tadi. Takabur daripada word kabura, besar. Besar, membesarkan dirinya. Okey, kalau ujub merasakan diri ni bagus dari orang lain. Ataupun ujub ni macam saya baguslah. Dia puji diri sendiri. Puji diri sendiri. Oh, bila contoh kan dia dah lepas sedekah tu kan. Baiknya saya dalam hati dia. Kan? Dah lepas solat sunat tu, alhamdulillah, syukur. Baik saya. Hamba taat. Itu ujub. Ujub merasakan diri macam baiklah, mengagumi diri sendiri. Tapi tak menunjukkan kebesaran dengan orang. Tapi dengan diri dia. Itu ujub. Okey, penyakit hati juga. Banyak penyakit Kita pun dah tak tahu mana-mana dia dah jadi, dia dah dah berkecamuk dalam. Kemudian dengki. Ni dengki ni susah. Dengki ni apa? Dengki ni apa? Dia tak nak. Hasad. Orang kata hasad. Tak suka melihat orang senang. Kan? Tak suka. Kalau orang tu senang, nak jatuhkan dia. Nak malukan dia. Tak boleh. Kan? Kalau sesiapa yang ada dalam. Ya? Jangan. Kalau kita ada perasaan dengki, na'udzubillahi min zalik, sama kategorinya dengan riak. Jangan dengki apa yang orang ada. Sentiasa perbaiki kita dan kita. Jangan orang. Koreksi kita dan kita. Apa yang ada pada dia, itu yang Allah berikan. Jangan kita cemburu. Jangan iri hati. Jangan dengki apa yang dia ada. Apa yang kita ada, cari kekuatan kita. Apa saya pandai? Pandai masak. Okeylah. Itu kita syukur dengan Allah. Tak perlu kita nak jadi seseorang untuk kita rasa kita ni bermanfaat. Untuk rasa kita bagus, tak semestinya kita pada pandangan orang tu kita tinggi. Tak semestinya. Kan? Jadi presiden. Contoh kan nanti akan ada ni kan, pilih presiden contoh. Kan? Tak semestinya yang ada dekat atas tu, kan? Tak semestinya untuk status. Tapi ada yang memang untuk membantu rakyat. Kan? Betul tak? Kalau kita pilih salahlah jadi kan? Betul tak? Betul. Jadi kalau datangnya kan, orang kalau kata, kalau datangnya satu kemuliaan yang diberikan, datang another sesuatu yang lain. Apa dia? Kalau kita dapat satu kemuliaan, contoh kita dapat menjadi ketua. Tapi datang dengan apa? Dengan tanggungjawab. Datang dengan tanggungjawab. Jadi seorang ibu datang dengan tanggungjawab. Jadi seorang ketua datang dengan tanggungjawab. Jadi seorang teman dengan tanggungjawab. Jadi sesiapa pun kita dalam muka bumi ni, kita adalah ketua, khalifah. Kan kita khalifah. Jadi kita kena sentiasa jangan berdengki. Orang tu ada banyak harta dari saya. Biar ya Allah, kasih dia muflis. Jangan, na'udzubillah misalnya. Jangan. Ya Allah, dia banyak harta, kita nak doakan kecelakaan untuk dia, na'udzubillah misalnya. Oh ya Allah, dia orangnya kuat semayang, ya Allah, kasih dia sakit biar dia tak boleh semayang, na'udzubillah misalnya. Kan? Kadang-kadang apa yang kita itu hati yang kurang baik akan ucapkan yang kurang baik. Jadi hati-hati dengan apa yang kita cakap. Dengan apa kita cakap, dengan lirikan mata kita, kan? Lirikan mata kita, cara kita pandang orang lain pun, itu semua dalam kategori bila kita dengki. Ada orang dengki, dia kadang-kadang tengok macam mana dengki. Dengki dia tengok gini ke? Cantiknya awak. Tak. Kalau kita dengki macam mana tengok? Tengok tepi je. Kan? Tengok tepi je. Tapi nak tengok juga. Tengok apa dia ada. Kan? So tu dengki. Dengki. Tapi ni kita akan alami, tapi macam mana kita nak perbaiki. Perbaiki. Okey? Kemudian dendam. Dendam apa? Dendam. Sampai dah jadi kan, sakit hati tu, sampai dia jadi dia simpan tu, sampai dah jadi penyakit, itu dendam.
Yang iri tadi, yang dengki tu dia simpan sampai saya memang berdendam dengan awak. Lama dah saya nak. Itu dendam. Dendam, ni pun orang yang dendam, orang yang hasad, dia bukan ahli syurga. Orang yang dengki bukan ahli syurga. So Allah kata bila dekat dalam syurga, Allah akan angkat perasaan hasad tu dari ahli syurga. Jadi siapa yang ada perasaan hasad, ada perasaan cemburu, perasaan dengki, perasaan dendam, tak masuk syurga. Jadi kita ahli syurga tak? InsyaAllah. Kalau kita buang perasaan dengki, kalau kita buang perasaan hasad, perasaan dendam. Jadi kalau kelas-kelas lain kan, saya cakap dengan ibu-ibu, saya cakap kita calon ahli syurga. Kita calon ahli syurga. Jadi macam mana agak-agak kelakuan ahli syurga lah. Kan? Kalau kita kata, saya nak masuk syurga, tapi kelakuannya macam lain sikit. Macam ahli yang sebelah sana. Dan tu bukan ahli syurga. Ahli syur je. Tak ada ge. Ahli syur. Okay? Okay? Okay, kemudian yang last sekali adalah marah, penyakit hati. Penyakit hati marah. Asyik nak marah aja. Asyik marah. Tu jangan marah-marah. Okay, kenapa kita marah? Okay, satulah daripada tu. Marah ni kadang-kadang kita tak boleh apa tu? Kita tak boleh kawal kan marah. Kenapa kita tak boleh kawal? Jangan salahkan syaitan. Kan semua ni sebab syaitan. Jangan salahkan syaitan. Kenapa kita banyak marah? Kadang-kadang tak bisa kontrol. Kenapa? Sebab marah ni sebenarnya, kalau kita ikut istilah Islam, yes, dari syaitan dan sebagainya, dari api dan sebagainya kan. Tetapi kadang-kadang dari hati, betul. Tapi kadang-kadang dia dari pengalaman kita. Kenapa kita jadi orang yang pemarah? Dulu tak pemarah, dulu sabar. Tapi bukan sabar sebenarnya, kita diam, kita tahan. Jadi bila dah lama tu kan, jadi dia jadi besar, meletup. Bom meletup kan. Jadi meletup. Yes, lama menahan. Jadi orang kata kalau sabar bukan tahan. Sabar tu untuk kita luahkan tapi dengan cara terbaik. Sabar adalah mencari penyelesaian yang paling baik. Sabar bukan diam. Diam bukan sabar. Diam aja sabar dia bukan. Diam dia dalam hati dia kita tak tahu. Diam. Balik dia kita tak tahu dia buat apa. Kan? Jadi kadang-kadang kita jadi orang yang pemarah kerana pengalaman kita. Mungkin kerana kita punya masa kita kecil. Kita punya childhood, masa kanak-kanak. Masa kita proses kanak-kanak tu kadang-kadang kita ditinggalkan atau kita dizalimi, diketepikan, diasingkan kan. Itu kadang-kadang boleh menyebabkan marah yang tak terkawal. Jadi bukan sahaja syaitan bukan sahaja syaitan yang salah, tapi kadang-kadang sebab kita pembesaran kita tu terganggu, lose control. So ada pakar psikologi, ada kaunselor. Bukan orang yang jumpa kaunselor tu orang gila, bukan. Kerana nak memperbaiki apa yang kurang pada psikologi, kemudian pada kita punya perasaan. Jadi kadang-kadang kita banyak marah atau kita banyak hasad atau kita rasa kita banyak cemburu kan. Banyak-banyak cemburu atau rasa kurang baik aja kan. Rasa diri ni down aja. Macam diri ni tak berguna lah kan. Dan sebagainya, tu semua sebenarnya banyak daripada pengalaman-pengalaman kita. Jadi cari pakar yang betul untuk memperbaiki. Contoh macam kita sakit kaki, kita jumpa siapa? Doktor. Betul? Sakit gigi, jumpa doktor gigi. Kita tak jumpa doktor kaki. Betul? Kan? Lain nanti dia buat kita kan. Letak tulis ni. Kan? Lain. Sama juga kalau kita sakit, kita punya dalaman atau kita punya mental. Jumpa kaunselor.
Ini bukan satu stigma, oh, okey orang jumpa kaunselor orang gila, bukan. Tak semestinya. Kita nak menjaga keimanan kita, salah satu adalah menjaga kesihatan akal, kan al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sihat pada tubuh badan yang sihat. Jadi akal nak kena betul, nak kena baik. Jadi apa yang kita rasa pun jadi baik. Jadi baru kita boleh jadi Muslim yang baik. Tak berhasad, tak berdengki, kan? Tak marah-marah. Itu semua daripada dalaman dia keluar. Jadi kalau siapa yang marah-marah, bolehlah cari orang untuk bantu atasi kemarahan dia. Kalau agak-agak suka hasad atau suka dengki, jumpa pakar, tanya kenapa saya macam ni. Nanti pelan-pelan dia akan tengok balik kita punya keadaan, pengalaman dan sebagainya, dan dia akan betulkan cara kita fikir, cara kita rasa, dan dia akan perbaiki. Dan insya-Allah kita akan jadi Muslim yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, saya tutup. Kata, tutup lah. Dah lama dah penat dah dulu. Okey, so jadi kita tutup InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. وبالله توفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.